Jadi tuan-tuan, nak tengok pada bab membunuh diri. Apa yang kita faham daripada membunuh diri tuan-tuan? Pertama, ianya merupakan satu pelanggaran takdir dengan kita memilih jalan untuk menamatkan riwayat kehidupan kita di dunia. Tak kira lah dengan apa cara. Nak bunuh diri ada pelbagai cara tuan-tuan. Racun boleh, kan? Ada orang pistol masuk ke dalam mulut, bersepai otak-otak pun boleh. Ada orang pilih terjun dari tempat tinggi. Ada orang pilih untuk bakar diri. Ada orang pilih terjun dalam laut. Apa saja perbuatan yang kita nampak di situ, kalau kita kena kat kita, memang cerita dia mati. Jadi persoalan timbul, Ustaz, kalau orang race motor, adakah dikira membunuh diri? Ada juga ulama mengatakan ianya sebagai membunuh diri. Sebab dah tahu dah benda tu bahaya. Race motor tuan-tuan, nama pun race, takkan bawa 60 kan? Tuan-tuan mau bawa 80. Makna kata race ni cerita dia memang full throttle lah. Bukan setakat full throttle, dia buat habis. Benda tu boleh pergi satu-satu, dia boleh buat pergi sampai 2-2. Motor E5 lah. Kita hak ni motor 200cc pun tak boleh potong. Dia buh datang apa tau, punya laju. Tapi jenis tu sekali kena tuan, confirm sampai. Kalau berlaku pelanggaran dalam keadaan memang dia bawa tu berhemah, dia bawa cara yang betul, tapi berlaku kemalangan, itu cerita lain. Cerita piris malam-malam langgar habis lampu isyarat apa semua dan sebagainya, maka itu juga termasuk dalam istilah membunuh diri. Sebab agama kita melarang, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan jangan kamu mencampakkan diri kamu ke arah kebinasaan. Tahu dah, memang cerita race haram ni tuan-tuan memang boleh jadi. Maka itu juga disebut sebagai membunuh diri. Baik, kita tengok pada kitab. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. Maksudnya, dan janganlah kamu membunuh diri sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengasihani kamu. Dan sesiapa berbuat demikian dengan menceroboh dan aniaya, maka kami akan masukkan dia ke dalam api neraka, dan balasan yang sedemikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Suratul Nisa ayat 29-30. Dalam ayat ni Allah Taala kata jangan bunuh diri, Allah tu Rahim. Apa-apa masalah mengadu ke Allah, minta ke Allah, balik ke Allah. Manusia takkan boleh lari daripada masalah itu, janji Allah yang disebut di dalam Al-Quran. Masalah itu adalah satu bentuk penilaian tingkatan iman kita. Sejauh mana kita mengharungi satu-satu masalah dengan redha, dengan sabar, dengan bertambah keyakinan serta tawakal kita kepada Allah, itulah kejayaan yang akan dinilai Allah. Jadi tuan-tuan, kita kena cek diri kita. Kalaulah kita ni antara orang yang dah lama tak kena uji, rasa-rasa 2023 ni tak sakit langsung, anak-anak pun sihat belaka, duit pun cukup, tak ada aku kata nak pening kepala ke apakah, rasa macam aman, tenang ya hidup, tak ada langsung masalah. Tuan-tuan, takut-takut di sana kita ada masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok orang-orang yang mereka semakin hari ni, semakin kita nampak pada mata ni senang. Mereka ni kaya, mereka ni hebat, bisnes mereka laku, walaupun orang lain masalah bungkus, gulung tikar apa semua, mereka ni makin berkembang. Tapi cara pakaian mereka tak nampak macam orang Islam, aurat tak tutup, semayang wallahu ta'ala a'lam, jaga ke tak, mulut ni cakap kotak-kotak, duk buat benda-benda yang kita tengok, benda-benda yang tak selayaknya orang Islam buat, tapi makin kaya. Macam mana ni? Kita jangan terpengaruh dengan benda-benda yang macam tu. Sama ada Allah Ta'ala tak uji kita,
atau Allah terus bagikan kesenangan kepada kita supaya kita lebih jauh hari demi hari hanyut daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi diri kita ni tuan-tuan, kita dah ada ketetapan, iaitu percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Antara kepercayaan yang perlu kita beriman bahawa kita akan mati pada hari bila ditetapkan oleh Allah, yang mana kematian itu bukanlah pilihan kita untuk melakukannya. Orang yang memilih untuk membunuh diri ini, dia telah melanggar takdir Allah. Cerita dia, biasa orang yang bunuh diri ni tuan-tuan, ketika dia diuji oleh Allah, dia kalah dengan ujian. Mungkin dia ada masalah dari segi keimanan, dari segi kepercayaan, hubungan dia tak kuat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kan dia lost. Dia terlalu terpengaruh dengan ujian dia. Sedangkan Allah sebut juga dalam Quran, ujian ni Allah akan bagi patut padan dengan diri kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tengok orang Palestin tuan-tuan, teruk tuan, sampai hari ni tak berhenti tuan-tuan. Gaza ni kira out. Habis Gaza ni orang tunggu nak isytihar, kata bandar yang tak boleh dihuni. Tak ada apa dah kat Gaza tuan-tuan. Tapi mereka tetap stay. Mereka siap melawak lagi, agak-agak hari ni hang ke aku akan mati. Hak tu lain tuan-tuan, hak tu level lain, bukan level kita. Mereka duk tunggu nak mati je tuan-tuan. Mereka kata kalau kami duduk di sini, kami mati, kami syahid. Kami sedang menunggu syahid. Kami rindu nak jumpa mak ayah kami yang dah pun syahid, adik-beradik kami yang dah syahid, ada kat syurga. Kalau kami keluar lari, takut kami tak boleh jumpa mereka.